Salah seorangnya iaitu menantu Maulana Baduri, pengasas tempat anda ngaji dulu, Maulana Habibullah. Dia kena berdiri ke Syiah, mati. Dia buat kitab Kashfun Niqab amma qala al-Tirmidzi wa fil bab, 5 jilid. Wa fil bab tu saja 5 jilid. Ada dah tulis Kashfun Niqab amma qala al-Tirmidzi wa fil bab. Sebab kalau Kashfun Niqab, niqab tu pakai tutup muka tu lah. Kashfun Niqab tu buka tutup ni baru kenal orang kan. Kalau tidak tak kenal. Kashfun Niqab tu 5 jilid Kashfun Niqab. Kalau tidak dia kata wafil bab an fulan tu duduk mana? Kitab mana ada? Tak tahu. Tak terbuka tu. Pas kedudukannya setara mana? Sahih ke? Tak serupa tu. Hak Imam Tirmidzi mari katakanlah daripada Aisyah sahih. Daripada orang lain hak dia sebut tu tidak semesti sahih seperti Aisyah. Boleh jadi sahih juga. Jadi hak tu kena cek suku pula. Hafiz Ibn Hajar pun ada tulis Al-Lubab fi ma qala Tirmidzi wa fil bab. Cara tu saja tu pula, satu hijau pula dah. Tengok hijau besar kan, 1000 tahun lebih tak habis lagi orang duk bahas tahun dia. Itulah nak hijau besar ni, nak mati tidak tinggal batu nisan saja ya. Payah tapi tak ada. Buta lah mata Imam Tirmidzi. Baca kuat sangat. Baca kuat, lepas tu takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Katanya jerit semua ni Imam Tirmidzi, jerit semua. Tu zuhud dia, takwa dia Imam Tirmidzi. Jenis tu Imam Tirmidzi. Dia tak serupa orang ni kan. Imam Bukhari pun jenis zuhud juga, seperti guru dia lah Imam Tirmidzi. Tapi Imam Nasai jangan bini pak. Maka ayah anak hari baca sejarah dia nak tahu. Pakai baju comel-comel semua Imam Nasai. Tak serupa orang ni. Jadi begitulah. Hak ni kita kena bahas sekurang-kurangnya kita kena tengok kitab-kitab tadi. Hak terkini ada tak ada ngaji dengan dia. Semasa anak duduk sana tu dia tak mengajar lagi. Cuma anak masuk ngaji tu dia jo ngeteh anaknya. Dia jo soal jawab anak. Salah seorang, 2 orang. Kena soal dia lah salah seorang. Habibullah. Boleh dia buat tu boleh. Katanya dia canda nak sambung waktu tua dia. Ma'arifus Sunan Sarah Tirmidzi. Maulana Baduri buat tu Ma'arifus Sunan tu dan najili mati orang tua tu. Jadi katanya dia nak sambung. Mufti Wali Hasan kata baju dia nak sambung. Tak tahu setara mana senyap. Payah namanya susah. Begitu juga Imam Bukhari kalau dia mari Imam Tirmidzi kalau dia mari hadis yang panjang yang ringkas, dia mari ringkas. Hadis itu sebenarnya panjang. Dia akan kata isyarat kepada dia peringkat fihi qissah wa fihi kalam akthar min hadha. Ada cerita ni kata dia sini ni hadis. Dan sebenarnya ada perbincangan yang lebih panjang lagi daripada hadis. Jadi kena beringat tu, kena cari tempat lain lah. Situ tu dia nak ringkas, dia peringkat. Dia royak. Itu antara kelebihan dia khusus, keistimewaan dia. Begitu juga kalau nama tu nama yang mustarakah. Begitu juga gelaran laqab yang mustarakah, dia akan berjelas. Misalnya Yazid Al-Farisi, Yazid Ar-Raqashi. Yazid mana kat sini? Dia akan berjelas. Abu Hazim misalnya, Abu Hazim ada 2. Jadi Abu Hazim mana? Ni Abu Hazim Az-Zahid ke atau Abu Hazim Al-Ashja'i? Dia akan berjelas. Abu Hazim di sini maksudnya Al-Ashja'i ke misalnya? Dia akan berjelas. Itu lebih. Maknanya dia mengajar kita mengenali perawi-perawi. Itu lebih dia daripada kita-kita lain. Lepas tu nama dia ke apa? Hak tu Abu Hazim tu nama dia. Hak ni nama Salamah bin Dinar. Hak tu nama Salman. Dia royak. Ni kita akan jumpa belakang. Begitu juga Imam Tirmidzi ada juga serupa dengan tu dia Imam Bukhari, dia buat tajuk tak ada bab tanpa tajuk. Bab
tak ada tajuk. Imam Bukhari banyak benar lagu tu. Tu guru dia tu. Dan Imam Bukhari maksud dia lebih jauh lagi. Tapi Imam Tirmizi kalau ada lagu ni, kita kena anggap tidak seberat Bukhari. Kita kena anggap ni bab tanpa tajuk ni macam fasal kepada bab sebelumnya. Mana masih ada kaitan dengan perkara ataupun bab sebelum itu. Masih ada kaitan. Ada kalanya Imam Bukhari Imam Muslim Imam Tirmizi kata wafil bab itu daripada orang-orang dia sebut kemudian. Ada kalanya dia tidak sebut. Misalnya dia bagi hadis Aisyah, lepas tu dia pun kata wafil bab Ibn Abbas wa Abi Hurairah. Lepas pada tu dia pun bagi hadis Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, dua-dua sekali. Ada juga cara ni. Tapi hak kebanyakannya tidak. Hak dia sebut banyak tu, kalau dia sebut pusat dua. Hak dalam wafil bab, hak kebanyakan dia tak sebut. Apa faedahnya? Faedahnya banyak. Kita boleh tahulah hadis tu hadis mutawatir ke tidak. Setara mana kedudukan hadis tu. Mana kalau di kalangan sahabat tu hadis yang sama tu sudah 10 orang dah riwayat. Di peringkat bawah lagi kau ramai orang Islam kau ramai kan. Di peringkat tabi'in, di peringkat tabi'in. Kita boleh tahu itu faedahnya. Jadi kalau hadis seorang riwayat dengan hadis hak 20 orang riwayat, tentu lebih kuat 20 orang. 20 orang riwayat pun lafaz dia tu pun serupa, bayangkanlah. Setara mana kuatnya. Tapi tak mesti kita nak kata kuat lalu, dia kena tengok sana dia tu. Tengok sana. Sekalilah itulah kita kata ramai sahabat. Sekalilah. Tapi tak boleh hukum lagi. Bahawa ni soal kita tengok. Kerja penat benar lah. Penat lah buat kerja ni sepanjang hayat. Tak tahulah nak. Ini kita nak baca kita orang tu, kita orang ni tokoh ni. Ada orang tidak? Tak jumpa ni. Berat. Sebab berat. Kalau orang tidak ada lagu ni, orang tidak jiwa lelaki tu. Berjiwa lelaki tu. Sebab orang lelaki ni biasanya yalah pasal dia tidak sibuk dengan anak-anak kan, tidak nak caw rumah, tidak cara masak nasi, masuk gula ke apa, tak ada kan. Tidur bangun kan. Tidur bangun kan. Kalau orang rajin baca tu kan baca. Boleh tahan nak buat kajian. Orang perempuan ni tidak begitu kan. Dari segi pahala, kita tidak cara pahala, cara kau kitab ni. Pahala tu boleh lah. Buat tadi dia juga. Hak ni boleh baca ni, suku hak tu, suku. Hak kenyataan. Kalau katakanlah hak tino tu tak nikah sekali. Ada ke? Nyada hak tak nikah. Padi ada buat kitab ke? Tak juga. Tapi dalam sanak kita ni ada. Sanak muwatta ada orang perempuan. Nanti anak akan sebut. Cuma sanak saja. Hadis, ada hadis saja. Dan orang bawa dia tahammul hadis. Bukan dia mengarang kitab ataupun sahih sebagai tempat rujukan. Dah sebagai perawi hadis saja. Ada. Sebagai perawi itu adalah. Begitulah. Lepas tu antara keistimewaan At-Tirmidzi lagi, dia akan buat 2 bab biasanya. Kalau bab fiqh lah, 2 bab. Satu bab menunjukkan gini, satu bab menunjukkan gini. Misalnya satu bab menunjukkan kalau bersentuh dengan orang perempuan batal sembahyang. Satu bab lagi tidak batal. Dia akan buat. Nak rayaknya benda ni ada khilaf. Mazhab mana pakai lagu mana, mazhab mana pakai lagu dia. Lepas tu kira-kiranya di bawah setiap bab tu hadis tu, itulah antara dalil yang dipegang oleh masing-masing tu. Orang ni pegang dengan ni, orang ni pegang dengan ni. Walau bagaimanapun hak disebut dahulu tidak berarti Imam Tirmizi lebih kena hak tu. Pendapat dia gitu tidak, tak mesti. Supaya Imam Abu Dawud juga tak mesti. Jadi tidak kata kalau hak dia sebut dulu tu hak tu lebih kuat dan dia kena tu mazhab dia tu, tidak. Boleh jadi hak dia sebut kemudian itu mazhab dia. Berbeza dengan Muslim. Kalau hak dia sebut hadis hak dekat dengan tajuk tu, bawah tajuk dekat tu, 1 2 3 tu, kalau banyaklah hadis. Hak tu kemah. Tetapi alah ke hujung dia tu, tu boleh jadi tidak kemah. Rendah kedudukan. Ada kalanya dhaif. Tu kena ingat kaedah tu berlaku. Dan kita boleh tahu Imam Tirmizi dia akan sebut
di dalam setiap bab selepas dia kemukakan hadis, dia akan kata wal amalu ala hadha inda ahli ilmi. Ahli ilmu pakai hadis ni, atau aktsari ahli ilmi. Kita boleh tahulah majoriti ulama pakai ni, aktsari dia goyang. Jadi hak solat itu tidak majoriti, hak ni majoriti, aktsari ahli ilmi. Ataupun dia akan kata setengah-setengah tempat wal amalu ala hadha inda ba'dhi ahli ilmi. Yang ni bukan semua orang pakai, setengah-setengah ahli ilmu pakai. Nak menentukan hak tu, kita kena tengok pula lah. Bukan kita lain pula lah, nak tengok tu ke mana-mana pun dia sudah isyarat dah. Dia sudah isyarat. Yang mana benda-benda lagu ni kalau tidak melalui Imam Tirmizi agak susah juga kita nak tahu. Jadi sumbangan dia besar lah pada umat Islam, kerana dia memaklumkan kepada kita mazhab orang-orang dulu. Mazhab tak ada orang, tak ada pengikut pun dia goyang. Dan ini menunjukkan Imam Tirmizi mengiktiraf mazhab-mazhab tu. Bukan mazhab yang diiktiraf ni hak ni saja, hak orang ada pengikut dia. Dah. Dan masing-masing tu ada dalil serupa dengan hak orang ikut ni, ada dalil. Hak orang tak ikut tu pun dia ada dalil dia juga. Kalau tidak sebut agama dia, apa baik dia sebut? Ini nak ayatnya, bila ada dalil, ada pula tokoh dia. Jadi kalau kita katakanlah kita merasa kena ataupun lebih sesuai hak tu, lebih sesuai tu, kita pakai hak tu. Kita pakai hak tu. Gitu cara kita hak mengaji hadis. Tak boleh pakai buah orang. Sebab tu mereka antara istilah dia hasan sahih, hasan gharib misalnya. Antara istilah dia adalah lafaz karahiyah, babu karahiyati gini-gini, atau karahati. Karahati ini menunjukkan sekurang-kurangnya makruh benda tu. Kalau dia kata babu karahiyati gini-gini, maknanya makruh. Dan kebanyakan mengikut istilah mutaqaddiminnya, kalau kata karahiyati itu makna larangan, banyak daripadanya berarti haram juga. Tidak, kita jangan kata dia guna perkataan karahiyah ni makna mesti makruh. Tak. Banyak tempat tidak boleh dipakai dengan makna makruh sahaja, bahkan kena pakai dengan makna haram. Tapi Imam Tirmizi guna karahiyah. Sebab itulah Imam Aini berkata al-mutaqaddimun yudliquna al-karaha wa yuriduna karahat at-tahrim, makruh tahrimi. Dua-dua. Kalau tidak pun haram. Jadi itu kena faham. Imam Tirmizi ni termasuk dalam mutaqaddimin. Dia pakai istilah tu.